Dah start? Nak mana? Dah live dah? Okay, alright. Okay, kejap. KP gambar saja. Macam mana saya? Oh, ada dah. Okay, saya share. Share tu. Ni. Mana saya punya ni? Post. Tu. Masuk dah on dah tu. Saya nampak ni dah. Dah macam okay, on dah ni. Dah ada dah. Okay. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama ni saya mengucapkan selamat datang ke teratak saya lah. Terima kasih tu. Brotherku Isam Jalil. Okay. Terima kasih. Ketua Penerangan Barisan Nasional Barisan Nasional Hubungan Negeri Selangor. Selangor lah terima kasih kerana datang lah. Terima kasih jemput saya tu. Kerana menziarah sahabat-sahabat ni kan. Dah lama tak ziarah, dah lama tak jumpa kan. Masih handsome lagi. Oh, terima kasih. Awak tak masuk dalam frame tu, sedih sikit tu. Okay. Jadi hari ni oleh kerana Isyam ada kat sini, santai Isyam ada sini, jadi saya mengambil peluang ni lah untuk bertanya beberapa soalan. Okay. Dan insyaAllah Isyam dapat memberikan penjelasan dan beberapa isu lah kan. Boleh. Terpanas, tersejuk dan langsung tak ada sejuk. Boleh. Kan? Okey. Soalan saya ni berkisar dengan perkara-perkara semasa. Okay. Nombor satu soalan saya adalah tentang pemergian PM ke Saudi Arabia. Okay. Dia ke umrah dan dikatakan akan berjumpa dengan King Salman. Okay. Right. Jadi apakah natijah ataupun sebab musabab PM ke sana untuk Okay. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih pada Datuk Dr. Profesor Zainul Fitri, kawan saya, Datuk Dr. Zainul. Dia orang hebat ni, Datuk. Tapi dia tak nak masuk dalam frame pula. So tak apa. Beliau Datuk jemput saya makan kat rumah Datuk ni. So dulu kita tak boleh rentas daerah tu. So saya pun dah lama tak rentas daerah. So hari ni kita rentas daerah, so kita jumpa kawan-kawan lah. Terima kasih jemput saya makan. Tadi sedap masak tu, lontong. Okey. Tu masak so sementara tu okeylah, alang-alang kita ada di sini. So kita dengan KP Gombak Setia untuk tanya saya ada peluang. Saya selalu pergi di bawah tu daripada bulan pertama kita kalah 2018, saya memang dah pergi. Saya tak tahu berapa cawangan, berapa akar umbi. Saya dah buat live, buat ceramah. Saya ingat berpuluh-puluh lah di bawah di akar umbi. Sebab tu saya nak bawa suara akar umbi. Memang saya dengar hari-hari kita bercakap di akar umbi. Di peringkat cawangan macam ni di peringkat cawangan, di peringkat ini saya jumpa pemuda, puteri di bahagian semua. So saya dapat ini, walaupun tidak dirancang untuk buat live ke apa, tak apa, kita buat ajalah. Bukan kita apa benda tak payah rasmi apa benda tu so tanya aja apa-apa soalan dan so terus pada soalan tadi PM hari ni PM pergi Saudi dan apa tu hari ni dalam social media banyak juga bincangan lah. Ada orang marah, ada orang tegur, ada orang backing dia, kata biarlah dia pergi umrah dan sebagainya. Pandangan saya seperti yang 2 hari lepas lah, hari Sabtu. Hari Sabtu semalam semalam. So saya dah cakap kemarin iaitu pandangan saya, kita tak bersoal berkenaan dengan dia nak pergi umrah. Baguslah dia pergi umrah. Dan siapa yang pergi umrah tu memang ada keizinan Allah untuk pergi ke sana. Saya pun dulu pernah pergi umrah dan sebagainya. Tetapi apa yang kita persoal, nombor satu daripada segi timing, daripada segi masa. Sebab umrah ni sunnah dan ia menjadi pilihan kita bila kita nak pergi kan. Allah SWT memang dia izinkan untuk kita pergi, tapi dalam setiap perkara tu ada elemen of free will, unsur sukarela tu. So kita memilih bila kita nak pergi. So persoalan yang rakyat tanya adalah dengar
Dengar tak? Soalan yang Kak Yat tanya ialah adakah masa yang sekarang ni sesuai untuk pergi umrah? Time-time darurat ni, time-time Kak Yat tidak dibenarkan even merentas negeri. Sekarang kita boleh mentas daerah tapi mentas negeri pun tak boleh. Kan orang nak pergi jumpa mak ayah, itu ada timbalan menteri apa yang daripada ahli parlimen segamat tu Santara. Oh, dia tak bagi kerajaan, tak bagi kita mentas negeri, mentas daerah dulu, tapi dia seronok-seronok dia pergi mentas sampai ke New Zealand, boleh pula. So Perdana Menteri, so ini nombor satu, kalau sebagai seorang ketua kerajaan, leader, adakah benda itu bijak di masa kita tengah dalam ribut, tengah dalam darurat ni, dia pergi lari ke overseas, tinggalkan kapal. Dulu ada seorang juga mimpin PPBM juga. Saya ingat masa krisis tahun lepas, krisis gas beracun di Pasir Gudang. MB dia masa itu, MB tengah krisis gas beracun ni, dia pergi ke luar negeri juga. Dia pergi ke Batam. Saya tak tahu, ada cerita kata dia main golf ke apa. So adakah ini PL kan, orang-orang PPBM ini bila tak berkasi dia pergi overseas. So Santara begitu, Perdana Menteri begitu. So kita tak soal dia nak pergi umrah, tapi timing dia tu. Sekarang dengan hari ini unemployment rate meningkat lagi. 792,000 orang tak ada kerja. So unemployment rate bagi belia meningkat. Di Selangor ni lagi ramai belia tak ada kerja. Lepas tu kita sedang dalam proses vaksinasi. So tadi orang yang dijangkiti COVID masih 4 angka, 1,000 lebih tu. So kita dalam mode krisis. So dalam mode krisis, bila Perdana Menteri, Ketua Kerajaan tinggalkan negara kita untuk pergi ke Saudi Arabia. So apa benda yang itu melambangkan apa? So lagi satu persoalan, masa dia tak dekat Malaysia, siapa yang in charge? Siapa yang memangku tugas dia? Timbalan Perdana Menteri dah lah tak ada. Ini kita nak tanya ni. Siapa? Adakah ahli parlimen Gombak ni Gombak Setia ni, Azmin? Boleh ke diharapkan Azmin ni untuk kalau jadi apa-apa kan ini? So tidak ada orang in charge pada ketika ini dalam darurat ni. Ketua kerajaan kita tak ada dan sebagainya. So kita persoal timing. Dan it doesn't look good. Macam dia lari dia lari. So bawa pegawai-pegawai dia pergi ke sana pada time ni. Pergi sana untuk mendapatkan pelaburan, masuk ke Malaysia. Niat untuk meningkatkan ekonomi negara. Itulah saya kata timing lah. Pelabur sekarang, dia nak tengok kita uruskan keadaan dalam negeri ni dulu. Nombor satu, bila darurat ada, tak selesai masalah COVID, darurat ni masih ni parlimen, selagi parlimen tidak boleh dibuka, so tak ada confident untuk pelabur masuk. So dia pergi overseas macam mana sekalipun, tapi kalau kita masih ada darurat, parlimen masih tidak dibuka, pelabur tidak akan masuk. Itu nombor satu. So lepas itu dia pergi sana. Saya dengar cerita tadi, tak tahulah betul ke tidak. Saya rasa betul sebab dalam TV keluar. Dalam TV tadi keluar dia kata Tan Sri Muhyiddin akan jumpa Raja Salman secara video call. Maksudnya secara maya. So dia pergi Saudi Arabia. Betul Raja Arab Saudi pun tak nak jumpa dia secara bersemuka. So buat apa dia pergi ke ini? Kita boleh persoal macam tu. Kalau secara maya, video call, daripada Malaysia pun kita boleh buat secara maya. So sebab itu kita persoal kenapa timing dia pada ketika ini dia nak pergi sana. Ini tak menunjukkan satu contoh teladan yang baik, terutama kalau orang lain dia tak bagi mentas negeri, dia tak bagi mentas negara, tapi dia sendiri buat. Dulu dia pergi Indonesia satu. Dia kata nak bincang pasal, ada statement daripada siapa kata Perdana Menteri sana nak bincang pelaburan juga. Tapi bila sampai sana, Presiden Jokowi kata dia bincang pasal Myanmar. Rupa-rupanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bincang juga pasal Myanmar, tapi tidak bincang secara bersemuka, tapi bincang secara video call juga. So kenapa pula Muhyiddin pergi sana bincang dengan Jokowi, nak bincang pasal Myanmar terpaksa pergi sana, time darurat macam ni. So itu yang kita persoal tu. Saya nak dia kena jelaskanlah benda ni. Kalau sebab nombor satu, setiap kali ketua kerajaan pergi overseas, dia menggunakan harta kerajaan, jet kerajaan, dan bawa pegawai-pegawai tu, bukan duit sendiri tu. So berapa kos dia untuk pergi ke sana itu? Okey, tak apalah dia nak pergi umrah dan sebagainya atas sebab-sebab tertentu, timing dia. Dan ini time darurat ni, taxpayers money digunakan untuk dia keluar negara macam itu. Dan Santara itu hari pergi New Zealand, kita nak tanya gaji dia jalan ke? Gaji dia besar. Dulu dia buat ceramah di Segamat sebelum dia menang. Dia kata dia nak ambil gaji RM1 saja. Tapi sekarang bila dah menang, awak pergi New Zealand,
Lepas tu 55 hari awak cuti, gaji timbalan menteri jalan ke tidak? Kita tak tahu benda ini apa nak jadi. Dia kata dia pergi sebab nak jadi suami atau ayah yang baik. Habis orang lain yang berbulan-bulan tak pergi jumpa mak ayah dekat kampung tu sebab PKP tu, apa cerita? So SOP ni tu saya tengok macam ada double standard lah. Pada menteri lain, pada rakyat biasa marhain macam kita ni lain. Anwar Musa dakwaan 2 kali broke SOP. Ini Menteri UMNO. Saya ni jenis biasa tu. Saya kalau saya nampak satu kesilapan, saya tegur je. Kan? Saya tak kira lah. Ni Menteri UMNO pun break SOP. Tan Sri Anwar Musa 2 kali. Apa jadi? Tidak ada tindakan dia ambil. So sebab itu rakyat marah. Kita nak pergi pilihan raya ni, kalau rakyat marah kepada kita, macam mana kita nak berhadapan dengan rakyat? So perkara ni kita kena jawab. Okey. Okey lah, Tok. Apa ni? Tok tu insyaAllah dia daripada tu lah. Alright. Kita pergi ke soalan kedua. Okey. Soalan kedua dia panas juga. Okey. Baru ni saya baca statement. Kita mungkin ada rombakan kabinet. Bukan kabinet, okey. Okey. Dan ada dan bila ada rombakan tu, okey, maka ada menteri-menteri daripada UMNO nak dipecat. Okey. Panas juga tu. Panas. Okey. Penasaran. Jadi apa sebenarnya cerita Okey, saya pun dengar 2-3 hari lepas 2-3 orang wartawan telefon saya. Wartawan ni bila dia telefon maksudnya dia adalah tu dia dapat berita daripada mana-mana tu. Dia kata ada kemarin-kalian sebab lepas kepimpinan UMNO Datuk Seri Zahid menghantar surat kepada Tan Sri Muhyiddin mengatakan kita tidak akan bekerjasama dengan PPBM masa PR15. So surat itu dihantar bukan pasal kita yang initiate surat tu. Mereka yang tanya, Tan Sri Muhyiddin panggil Presiden UMNO dengan Presiden PAS. Sebenarnya dia nak tanya Presiden UMNO atas position kita tentang PR15 nak bersama ke tidak. So dia suruh kita jawab. So kita jawab, Presiden UMNO jawab secara bertulis lah. Dia kata tidaklah, kita tidak akan bersama dengan Parti Pribumi atau Perikatan Nasional semasa PRU 15. So lepas itu yang jadi mereka pun buat majlis mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu di Putrajaya di Everly Hotel. So macam-macam cerita yang kita dengar. Ada cerita-cerita yang kita dengar bahawa ada setengah-setengah pimpinan bersatu suruh Tan Sri Muhyiddin pecat menteri-menteri UMNO ini. So itu yang hura-hura tu datang. Dia kata minggu depan bila Perdana Menteri balik daripada Saudi Arabia ni, maka akan berlaku rombakan kabinet. Sebab itu saya komen saya pun mula-mula malas nak komen benda ni sebab hura-hura kan. Tapi wartawan tanya, saya jawab je lah. So jawapan saya begini, saya kata pelantikan dan pengguguran mana menteri kabinet tu prerogatif Perdana Menteri. Kita bukan Perdana Menteri. Muhyiddin Perdana Menteri. So suka hati dia lah, dia nak lantik siapa, dia nak drop ke apa. The ball is not in our court. Dia suka hati dia nak lantik siapa, lantik doktor ke, lantik datuk datuk. Boleh kalau kata mereka nak lantik datuk, itu prerogatif dia. Kita tidak ada apa-apa ini macam dia lantik Razzie Jidin kalah masa bertanding parlimen dulu, kalah sampai hilang wang pertaruhan tapi jadi menteri kanan. Itu suka hati dia lah, dia nak lantik siapa. So kalau dia nak pecat pun dia boleh pecat sesiapa. So sebab itu saya kata kita tak ada masalah, dia nak pecat lah. so saya kata dia nak pecat, itu masalah dia. Tapi apa yang saya beritahu pada wartawan tersebut ialah apa yang kita takkan buat ialah begini. So mungkin dalam politik ni biasalah ada unsur tarik tali dan ugutan dan sebagainya. So mungkin bersatu nak bila kita nak pecat menteri, mungkin dia nak tengok kita ni goyah atau goyang, nak pergi pujuk dia pula, atau nak pergi orang kata mujuk merayu lah jangan dipecat. Tapi saya nak kata begini, saya terang-terang kata itu hari. Saya kata itu benda kita tak akan buat. Kalau nak pecat orang UMNO, terutama di akar umbi, dan saya percaya kepimpinan UMNO tidak akan pergi merayu, memujuk mereka untuk jangan dipecat. Awak nak pecat, awak pecat. So, itu position kita, saya kata. Sebab it's completely under dia punya prerogatif. Cuma saya nak cakap satu. Kalau dia pecat menteri-menteri kabinet kita dalam kajian Perikatan Nasional, sebenarnya dia yang mungkin janji.
dia mungkin janji-janji yang dibuat gentleman's agreement. Sebab saya tahu gentleman's agreement ni masa langkah Sheraton. So apa yang berlaku langkah Sheraton? Langkah Sheraton kita pergi jumpa yang Tuan Agong untuk bubar. Tapi pasal COVID, Tuan Agong tidak setuju bubar. So kita balik-balik, okeylah tak jadi bubar, kita kena form a government. Form a government, tapi kita tak nak Mahathir. Mahathir cuma dapat 66 je ahli parlimen pada ketika itu. So Mahathir itu yang Mahathir letak jawatan. Dia ingat dia dapat 100 lebih. Rupa-rupa tengok, nasib baik dia tak terkejut, nasib baik dia tak sakit jantung kepada ketika itu. Dia ingat dia dapat 100 lebih. Bila tengok kertas, dia tengok, saya tahu cerita ni saya tahu dia dapat 60 lebih saja. So tak cukup. So siapa nak jadi Perdana Menteri? Okay, time tu tak apalah. Everybody agreed untuk Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan pada ketika itu, gentleman's agreement-nya ialah kita... itulah, bermacam-macam asas lah. Sebab tak nak Mahathir tapi pribumi masih ini, so dia boleh tarik pribumi untuk masuk untuk form kerajaan. Sebab langkah ni di-initiate oleh dia orang. Oleh parti pribumi pada ketika itu. Okey, tak apa, kita bagi, walaupun kita time tu parti terbesar. Parti terbesar. So, kita setuju lantik dia jadi Perdana Menteri. Dan persetujuan pada ketika itu ialah kita sokong kerajaan Perikatan Nasional ini hanya until sampai pembubaran Parlimen. Maksudnya sampai PL15. Tapi PL15 dah cerita lain. Kita takkan sokong masa PL15. So, 1 tahun lepas, pada bulan Februari tahun 2020, kita dah ada gentleman's agreement itu. Janji kita. So, kita berpegang pada janji. So, tapi kalau dia pecat kita sebelum pembubaran Parlimen, siapa yang mungkin janji? Mereka yang mungkin janji. Lepas tu pula, kita time tu, gentleman's agreement ialah kita, ini bukan rahsia. Datuk Zahid dengan Datuk Najib, saya ingat, dah keluar posting dah. Pada ketika itu, dia kata kita akan bersama sampai Parlimen dibubar. Dia dah ada posting dia setahun yang lepas. So, itu janji kita. Dan sebab itu, bila orang tanya saya, kenapa tak letak jawatan en bloc? Sebabnya ialah UMNO ni kita tak mungkin janji. Saya ingat dulu masa manifesto kita pilihan raya, 98 ke 99% kita tunai. Yang selalu kencing tak tunai janji ni, siapa PH dengan PPBM, PTPTN apa semua, orang yang buat manifesto tu masih ada dalam PPBM. So kita pegang pada janji. So kita kata kita akan bersama dengan kerajaan sehingga Parlimen dibubar. So kalau kita letak jawatan, seolah-olah kita pula yang mungkin janji. So kita tidak mahu bagi sebab pada siapa-siapa untuk kata kita ni pula mungkin janji pula. So tak apa, kita pegang pada janji. Tapi kalau mereka yang nak pecat kita, pecatlah. Itu tidak menjadi masalah pada kita. So kita tunggu aja. Cuma ada satu caveat tu itu yang saya punya position right now macam itu. Caveat dia begini. Caveat dalam bahasa Melayu apa tu? Syarat apa? Syarat. Caveat syarat. Tak apa. Sementara saya minum air kejap tu malam ni. So caveatnya adalah kita dalam keadaan orang putih kata Mexican standoff dalam bahasa orang putih. Sebab masa kita buat perjanjian Perikatan Nasional dulu, gentleman's agreement ni bukan ada bertulis ke apa kan. So pegang pada janji ni. Kita tak sangka ataupun tidak ada dibincangkan setahun yang lepas untuk darurat. Tak kata yang kerajaan hari ni nak tidak mahu buka Parlimen, nak isytihar darurat, tak pernah bincang. Okey, tapi sekarang keadaannya ialah mereka telah declare darurat. Bila declare darurat, mereka tak bagi Parlimen dibuka. So, bila Parlimen dibuka, ahli-ahli Parlimen kita tak boleh bersuara, seolah-olah dikatup mulut ni. Walaupun Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong sudah bertitah, keluarkan surat, kata tidak ada masalah untuk Parlimen dibuka, bergantung kepada nasihat yang Perdana Menteri. Sekarang Perdana Menteri yang tak nak buka Parlimen sebenarnya. Bukan salah Agong. Agong dah kata boleh buka. Dan kita tengok Menteri di Jabatan Perdana Menteri pula bagi alasan yang kebudak-budakan, kata tak nak buka Parlimen sebab ahli Parlimen tua-tua. Ini alasan apa ni? Panggung wayang boleh buka, ini boleh buka, kasino rumah urut boleh buka. Itu semua tak ada masalah pula, orang tua nak masuk, tapi Parlimen orang tua nak masuk tak boleh. Ini tak masuk akal pada saya tu. Sebab dia takut nak buka Parlimen. So kita ada situasi a standoff right now.
Iaitu dia tak nak buka parlimen, nak maintain darurat lah, kata sampai bulan Ogos ke apa. So apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? So salah satu benda yang kita boleh buat adalah kalau perkara ini berterusan. Dia balik daripada Saudi Arabia esok, lepas tu kita tunggulah seminggu 2 minggu ke apa, sampai Perhimpunan Agung UMNO sampai bulan 3 ini. Kalau mereka tak buka juga parlimen, mungkin kita perlu buat sesuatu yang drastik. Salah satu sesuatu yang drastik yang kita buat ialah mungkin kita perlu tarik diri lah daripada kerajaan. So bila kita tarik diri daripada kerajaan, inilah akan menjadi satu sebab atau boleh bagi kita ruang untuk pergi berjumpa Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong balik. Sekarang ni kita nak jumpa Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong pun atas sebab apa? Kan? Kalau kita jumpa tuanku tanya, awak nak jumpa saya buat apa? Awak masih dalam kerajaan kan? Awak kata begitu. Mungkinlah Baginda cakap macam tu. So untuk kita jumpa Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong, untuk kita induce pembukaan parlimen atau pembubaran parlimen dan sebagainya, mungkin itu satu langkah yang kita boleh buat, iaitu kita tarik diri daripada kerajaan. So bila kita tarik diri secara en bloc, UMNO ada 38 ahli parlimen campur MCA dengan MIC ada 41. So bila tarik 41, terus Kajian Perikatan Nasional cuma tinggal berapa? 70. Memang langsunglah tak ada majoriti. So itu adalah tidak ada majoriti yang jelas. So keabsahan itu jelas. So tidak ada jalan lain selepas itu untuk kita pergi ke Istana Negara berjumpa semula dengan Tuan Agong. Dan Yang Tuan Agong boleh, time tu Perdana Menteri nak jumpa Agong pun dah tak boleh dah, sebab dia memang tak ada keabsahan lagi dah. Kan dia nak ini, so bergantung pada Tuan Agong untuk melantik Perdana Menteri yang lain. Ataupun membubarkan parlimen. Tapi ya. Kedudukan agung ni adalah raja berpelbagai. Betul. Jadi apabila raja berpelbagai, segala tindak tanduk yang dibuat mestilah mengikut atur cara dan ketentuan undang-undang yang ada dalam perlembagaan. Betul. Okay? Yes. Salah satunya adalah mendengar nasihat. Betul. Mendengar nasihat Perdana Menteri. Okay? Betul. Itu adalah satu kosa yang cakap cukup kuasa lah. Sebab Agung tak boleh membuat keputusan sendiri. Okey. Tanpa keputusan atau penasihat daripada Perdana Menteri. Betul. Nombor duanya, walaupun peletakan jawatan, oleh kerana period darurat ni sampai 1 Ogos. Okey. Bermakna kerajaan masih boleh berjalan tanpa ada kerajaan kabinet yang mencukupi. Okey. Ataupun ahli parlimen yang mencukupi dengan kerajaan. Okey. Dan sehinggalah 1 bulan Ogos. Okey. Setelah tu mungkin. Okey. Jadi dia agak serabut sikit lah. Serabut ni. Jadi bagaimana pendapat? Okey. Yang ini saya kena komen berdasarkan undang-undang perlembagaan lah. Saya punya background, saya ada sarjana dalam politik ekonomi. Tapi saya buat Datuk pun sama, Datuk ada PhD in politik. Political economy. Saya ambil 1 semester di Harvard Law School, saya buat law juga sebenarnya. So saya ada minor sikit law, so saya boleh, walaupun saya bukan lawyer, isteri saya peguam tapi saya bukan peguam. Dan saya juga pernah ambil, saya study dan saya pernah ambil periksa tentang dan lulus tentang constitutional law, undang-undang perlembagaan. So saya boleh cerita sikitlah pasal benda ini. Dan saya study perlembagaan Malaysia. So dalam perlembagaan ini, kalau kita tengok, dia ada beberapa fasal, artikel yang yang bukan bercanggah, tetapi ada banyak grey area yang meletakkan kita dalam persoalan-persoalan. Macam contoh, satu artikel mengatakan bahawa itu adalah kuasa agung mutlak untuk membubarkan parlimen, prorog atau memanggil parlimen. Itu kuasa mutlak. Dia tidak cakap atas nasihat Perdana Menteri. Ada satu artikel dalam satu perlembagaan
by itself mengatakan bahawa itu adalah kuasa yang Tuan Agong secara absolut lah. Dia tak cakap Perdana Menteri dan nasihat ke apa dalam pasal tersebut. Tapi ada orang argue, dia kata artikel tersebut perlu dibaca dengan satu artikel yang lain yang mengatakan bahawa semua keputusan yang di-Pertuan Agong perlu mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. So ini yang pakar-pakar perlembagaan ni yang bercanggah pendapat. Depend on dia punya background mana. So siapa yang penyokong PPBM tu, dia akan kata oh tak, Perdana Menteri kena nasihat agung untuk prorok atau bubar parlimen dan sebagainya. Tapi ada pakar perlembagaan yang lain yang mungkin tak sokong PPBM kata oh tidak perlu. Agung sendiri boleh membubarkan parlimen tanpa nasihat Perdana Menteri. Okey, conundrum dia begini sebab saya tak rasa penulis perlembagaan kita zaman dulu, our forefathers, the writers of the constitution, intend untuk keadaan begini untuk berlaku kan. Dia tak nampak masa dulu. Dia tak fikir, dan dia dalam perlembagaan ni juga kita tak boleh draft perlembagaan terlampau spesifik, sebab kalau terlampau spesifik nanti kita tidak cover banyak benda. Perlembagaan ni dia kena balance dalam artikel-artikel yang lain, undang-undang lain boleh spesifik, tapi perlembagaan ni kalau terlampau spesifik pun tidak, suara Datuk tak dengar. Tidak boleh juga. Tapi itulah dia punya conundrum, pencegahannya. Okey, sekarang ni untuk menambah lagi pencegahan pendapat itu adalah begini. So apa jadi bila tempoh darurat? Sebab mengikut darurat, bila kita ada darurat, perlembagaan itu digantung. Ada orang berpendapat bahawa perlembagaan digantung dalam tempoh darurat. Dan dalam ordinan darurat yang dibuat oleh kajian PPBM ini juga cakap, dia kata ordinan ini mengatasi semua undang-undang bertulis yang lain. So bila dia cakap ordinan yang dibuat itu, dalam ordinan tu dia tulis parlimen tidak boleh bersidang, dia kata. DUN tidak boleh bersidang. Tapi sekarang kita nampak Agong pun tak setuju dengan ordinan tu. Kalau kita takrifkan begitulah, sebab Agong kata parlimen boleh bersidang. Walhal dalam ordinan tu kata parlimen tidak boleh bersidang. So ada penjanggahan antara titah yang Tuan Agong dengan ordinan itself, So ordinan tu cakap begitu, dan dalam ordinan tu dia kata ordinan ini akan take precedent ataupun lebih tinggi daripada undang-undang bertulis lain. So undang-undang bertulis lain maksudnya walaupun dia tak sebut dalam ordinan itu, maksudnya termasuk perlembagaan lah. So dalam tempoh darurat, perlembagaan digantung kalau kita ikut ayat yang terkandung dalam ordinan tersebut. Saya dah tanya pakar perlembagaan pun cakap benda yang sama. Cuma dalam ordinan itu dia kata, dan dalam perlembagaan pun kata, setiap ordinan perlu dibentang di parlimen. So sekarang ini, sebab itu kita nak suruh parlimen dibuka untuk membentangkan ordinan ini. So dalam perlembagaan tidak dikata bila ordinan ini perlu dibentang. Ini menjadi pencegahan lagi. Banyak pencegahan ini. Dia kata, tak apa. Kita boleh bentang ordinan ini selepas darurat itu berakhir. So saya kata, siapa yang akan menyelesaikan itu dah jadi macam apa orang kata, superfluous atau redundancy. Sebab buat apa kita bentang ordinan untuk menguatkuasakan sesuatu pada masa darurat selepas tempoh darurat tamat. Ini tak masuk akal. So sebab itu saya kata, walaupun the letter of the law tu mengatakan bahawa dia tidak mengatakan bila ordinan tu perlu dibentang, tetapi secara logik akalnya ia perlu dibentangkan dalam tempoh darurat. Sebab itu kita nak masuk parlimen untuk bersidang. Tapi kenapa sekarang ni? Sebab kita ada banyak isu-isu lain yang perlu dibincangkan ini. Orang ahli parlimen nak bersuara sekarang ni, mulut mereka ditutup. Dalam tempoh darurat mereka tidak boleh mewakilkan rakyat ini, kerja mereka tidak boleh. Mereka makan gaji tapi tidak boleh bersuara di parlimen. Macam mana? So patut mereka nak bersuara di parlimen, nak tanya macam-macam isu kita ada ni. Satu, tentang roll out vaksin. Adakah roll out vaksin ni efisien? Siapa yang boleh dapat vaksin? Apa ini? Dia nak tanya pasal COVID, data-data COVID. Nak tanya pasal unemployment, pasal ekonomi, pasal pelaburan. Kalau ada yang nak tanya pasal skandal dakwaan 1.16 bilion kontrak yang telah diberi kepada menantu Perdana Menteri sendiri pun, mereka nak tanya pasal itu juga.
Lepas tu mereka juga nak tanya pasal kluster-kluster yang lari daripada mahkamah ini. Mas Emiyati, Datuk Musaffar Mohamad, kenapa tidak didakwa? Mereka ini kluster lagi daripada mahkamah. Azmin Ali yang ada ni ahli parlimen dekat sini yang ada dakwaan mengatakan bahawa kes salah satu seksual tu kenapa tidak didakwa? Kluster-kluster yang lagi daripada mahkamah ini kita nak tanya. Banyak lagi perkara kita nak tanya dekat situ, tapi mereka takut dan mereka mungkin takut dan tidak dapat jawab benda ini. Sebab itu mereka tidak mahu buka parlimen. Dan itu perkara kedua tu akan dibincangkan di parlimen. Tapi bila buka aja parlimen, apa yang perlu dibuat ialah membentangkan ordinan. So bila mereka bentang ordinan, besar kebarangkalian mereka tidak akan menang. Dia tahu ni. Walaupun mereka sekarang ada 112 ahli parlimen, tapi itu mereka assume semua orang ahli parlimen UMNO akan sokong. So tidak tentu lagi ahli parlimen akan sokong ordinan ini. So sebab itu mereka takut untuk buka parlimen. Buka parlimen, bentang ordinan, mereka akan kalah. Bila mereka akan kalah, maka ahli-ahli parlimen perlu berjumpa dengan Si Perdana Baginda Tuan Agong untuk ganti Perdana Menteri. Atau Tan Sri Muhyiddin perlu pergi untuk membubarkan parlimen. Kecuali kalau Akar Umbi UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO nanti 27 hari bulan ni, Akar Umbi UMNO bersuara kepada pemimpin untuk on block kita menarik diri. Bukan sebab kita nak mungkir janji untuk bersama mereka dalam kerajaan sampai Muharram, tidak. Tetapi sebab mereka dah istiadat darurat, kita tak boleh buka parlimen. So kita kena buat sesuatu supaya parlimen dibuka. Daripada untuk kita menyelesaikan kemelut ini. So mungkin itu caranya untuk kita menyelesaikan kemelut ini, iaitu dengan tarik diri secara en blok. So bila Muhyiddin cuma dapat 70 saja sokongan ahli parlimen, so dia telah hilang keabsahan. So memang terpaksa pergi jumpa Yang Tuan Agong. So dalam 1 minggu, 2 minggu bulan Mac ni, the Ides of March ni, so kita tengok akan berlaku banyak perkara-perkara yang menarik lah dalam sejarah politik Malaysia. So mereka kata mungkin pilihan raya akan dibuat bulan Jun lah, bulan Ogos lah. Tapi saya rasa tengok sama ada PPBM ini boleh lepas tak bulan Mac, bulan April ni dulu. So petanda dia dah banyak. Kita tengok ada dakwaan mengatakan mereka cuba membeli dakwaan membelilah. Ada satu laporan SPRM kata mereka cuba merasuah ahli parlimen untuk lompat parti sekijang dan sebagainya, nak bagi berapa juta lah apalah. So ini adalah petanda-petanda dalam politik. Datuk pun dah lama dalam politik. Saya pun daripada kecil, daripada politik Akar Umbi, saya tahu. Orang politik ni, bila mereka terdesak, apa yang dia buat tu? Dia akan bom lah. So bila kita tengok last minute bombing ni, ini adalah tanda mereka dah goyang, mereka dah terdesak, tak tahu apa benda nak buat lagi dah. So mereka tariklah dengan yang ada dakwaan perogol pun mereka tarik masuk dalam parti dia. Dulu kata tak nak orang DAP, tapi sekarang orang DAP pun dia ambil masuk 2 orang. Dia pergi nak inilah, nak pergi mungkin dakwan-dakwan merasuah lah apa. So dia telah desperate sekarang ni sebab dia tahu dalam bulan ini Akar Umbi UMNO akan bersidang Perhimpunan Agung UMNO dan Akar Umbi UMNO akan bersuara. Satu Malaysia akan tengok. Dan mereka mungkin boleh beli, saya kata dalam live saya itu hari, saya kata mereka mungkin kata PPBM mungkin boleh beli pemimpin UMNO. Tapi mereka tak boleh beli Akar Umbi UMNO. Akar Umbi UMNO peduli apa dengan duit diorang? Tahu? Dengan duit PPBM ini, nak beli pemimpin, beli. Tapi Akar Umbi kita akan lawan. Akar Umbi kita berjuang berdasarkan prinsip di bawah orang-orang kampung ni. Masa kita kalah dulu. Kita kalah first month, saya dah pergi jumpa orang kampung. Dia orang ini tidak hilang semangat, tidak patah semangat. Tapi yang hilang semangat siapa? Pemimpin kita. Baru kalah sekali dah kata UMNO tak boleh menang tanpa PPBM. Angkat bendera putih terus nak bagi kursi. Ini saya tak setuju. Sebagai Akar Umbi, we have nothing to lose. Tok, kita have nothing to lose. Kita berjuang berdasarkan prinsip kita. 75 tahun UMNO ini berjuang berdasarkan semangat Akar Umbi. Pemimpin datang dan pergi. Siapa nak dijual beli boleh pergi. Saya tak kisah. Siapa nak pergi. Kita tengok kita kalah. Kalah dia. Kita tak nampak pun cawangan. Bubar tak ada. Tak ada. Kita tak tengok pun ketua bahagian ataupun bahagian-bahagian itu tu. Dah tak ada. Ketua bahagian lompat ada. Tidak. Yes. Ketua bahagian ahli parlimen lompat ada. Yes. Tapi Akar Umbi bahagian intact. Betul. Cawangan intact. Correct.
pengukuhan akar umbi tu Betul. sangat kuat. Betul. Yes. Lepas tu PPBM cuba mainkan cerita, dia kata okey, dia kata Perlis dengan Sabah. Saya nak cakap sikit. Sabah saya dah cakap dah 2 minggu lepas masa live saya 14 Februari. Saya cakap Sabah ni lain sebab satu, politiknya lain. Second, dia ada autonomi. So kalau dia nak bersama dengan Bersatu, itu pilihan mereka. Itu pilihan mereka lah. Perlis pula, pengurusi perhubungan negeri Perlis, UMNO, Datuk Seri Syahidan Kasim, kawan saya juga. Datuk Syahidan, of course lah dia boleh cakap macam tu sebab di Perlis mana ada kursi PPBM. So semua tu kursi UMNO dengan, kalau parlimen ada 3 parlimen. Satu Arau, Datuk Syahidan. And then kedua siapa ni, Padang Besar Datuk Zaidi. Yang ada kursi Kanga, kursi PKR yang ada. So kalau takkan Syahidan nak bagi kursi Kanga ini kepada Bersatu, kalau dia nak bagi, dia kena bincang dengan ketua bahagian Kanga, iaitu Menteri Besar Perlis. Menteri Besar Perlis nak bagi ke kursi ni kepada Bersatu. So sebab itu saya kata dia boleh cakap sebab dekat Perlis Bersatu tak ada tapak. So tidak kebarangkalian untuk kita bagi kursi kedua satu, tidak ada. So dia boleh lah kata okey lah. Maksudnya mungkin apa yang Syahidan cuba cakap ialah okey, kita boleh bekerjasama dengan Bersatu di Perlis, tapi pasal Bersatu tak bertanding di Perlis, Bersatu kena sokong kita lah di Perlis. So mungkin itu yang cuba dicakap. So ini cuma retorik saja, tetapi ia tidak melambangkan yang UMNO ni ada momentum. Saya tengok Malaysia Kini buat tajuk momentum Malaysia Kini ke apa, momentum of sokong pada Bersatu ni is gaining traction. Ini tak betul. So bila kita orang yang di akar umbi, yang tahu dinamik politik UMNO ni, bila kita tengok tajuk-tajuk macam tu, kita rasa lucu lah. Itulah. Pada pengundian yang dibuat oleh utusan Utusan TV, ya. Dah 54, 57 ke 54 Yes. Itu organik utusan TV. Dan 35% masih Barisan Nasional lah. Ya. Peringkatan Nasional, Peringkatan Nasional Plus lah, PAS. Okey. Dia turun kepada 5%. Sekarang dah berapa dah tu? 55,000 je saya tengok. Dia punya ni 50. Jadi dia is very organic and it's interesting finding. Ya. Saya pun tengok itu hari. Dia buat dua poll saya tengok. Satu ialah berkenaan parti-parti. So Barisan Nasional, saya ingat daripada 50,000 tu, saya rasa majority yang nombor 1 orang undi untuk Barisan Nasional. Not even Muafakat Nasional, betul tak tu? Second baru Muafakat Nasional. Third ialah apa? Perikatan ke PH so Perikatan Nasional ni last saya rasa. Antara tujuh option tu, saya rasa Barisan Nasional, Muafakat Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional plus UMNO dengan Perikatan Nasional, betul tak? So antara 5 ni, saya ingat nombor 1 rakyat memilih Barisan Nasional, nombor 2 Muafakat Nasional, nombor 3 PH saya rasa dia kata, dan nombor 4 baru Perikatan Nasional plus PAS, dan nombor 5 baru PPBM Perikatan Nasional. So dia orang dapat last. Itu menunjukkan sentimen penolakan rakyat. Ini bila 50,000 survey, dan survey ni saya tengok utusan TV buat ni, dia tak tapis. Dia siapa nak survey, siapa nak jawab lah. Tapi dia boleh undi sekali je sebab dia tengok IP address. So siapa nak jawab. So bukannya macam survey yang dibuat terhadap Tan Sri Muhyiddin dulu, yang 425 responden tu, yang kata Muhyiddin popular 58% tu. Kan itu 425 orang survey. Ini 50,000. So bila 50,000 orang disurvey dalam tempoh beberapa hari, 2-3 hari, nombor 1 Barisan Nasional. So kita boleh nampak ini selari dengan apa yang saya cakap dulu. Saya cakap masa saya tulis Hala 7 Barisan Nasional dan UMNO. Saya cakap kita jangan takut bila Tan Sri Anwar Musa kata UMNO Barisan Nasional boleh menang ke, nak pergi bersendirian. Saya kata jangan patah semangat. Kita baru kalah sekali. Sekarang ni saya tengok sentimen dia, tema PRU 15 ini adalah apa? Dulu setiap PRU tu ada tema tu. PRU 13 tsunami Cina. PRU 14 adalah
penolakan rakyat terhadap Barisan Nasional PRU 14. Orang nak jatuh dia, Mahathir punya propaganda, tomahan dan fitnah, dia kata nak jatuhkan Najib, nak jatuhkan Datuk Najib. Itu tema PRU 14. Tapi PRU 15 ni tema dia adalah untuk menolak kerajaan pengkhianat dan pelompat parti. Dan ini, so tema ni tema besar tu. Dia buatlah tema lain lah. Dia kata PBN kata tema penyatuan ummah lah apa. Orang tahu tu semua retorik. That would not fly. Dulu masa PRU 14, Barisan Nasional punya tema pun kita kata, oh undilah ini nak apa pengekalan Melayu, kerajaan Melayu lah apa. It won't fly. Sebab tema besar tu dah ada. Sekarang PRU 15 tema besar ialah menolak kerajaan pengkhianat dan pelompat parti dan pintu belakang atau sebagainya ini. So kali ni sebab itu dimanifestasi dengan survey 50,000 ini. Last kali mereka dapat. So sebab itu saya kata pada Tan Sri Anwar Musa, saya kata tidak masuk akal kalau kita nak bersama dengan pengkhianat ni. Kalau kita nak bersama dengan pengkhianat pelompat parti ni, dengan kita nanti terpalit. Macam mana kita nak menghalang tsunami rakyat ini yang menolak kerajaan pengkhianat dan pelompat parti ni. Rakyat kata-kata tolak pelompat parti. So sebab itu saya kata kita ada the better chance untuk pergi Barisan Nasional semula. Kita bukan tak biasa pergi dengan Barisan Nasional, sebelum ini pun kita pergi Barisan Nasional. So apa masalahnya? Kita kata kita nak dengan PAS, kita nak PAS kata kalau apa ni dia cuma nak dengan kita kalau kita nak dengan PPBBM. Okeylah, masa PRU 14 pun PAS bukan bersama kita pun. So apa masalahnya? Dan saya kata sekarang PRU 15 time tu kita telah kalah sebab undi kita yang pecah. PPBM telah tarik undi kita masuk pada PH. Tapi kali ni PRU 15 dinamiknya telah berbeza. Undi yang pecah kali ni bukan undi Barisan Nasional. Undi yang pecah kali ni adalah undi PH. Sebab yang berpecah belah selepas PRU 14 adalah siapa? PH. Bersatu yang keluar daripada PH pergi masuk Perikatan Nasional. Dan satu blok 10 ahli parlimen daripada PKR Puak Azmi ni pun pecah daripada PH masuk Perikatan Nasional. So yang pecahnya siapa? PH yang pecah. So pada kali ini kalau kita pergi PRU 15 yang berpecahnya PH, kita pergi 3 pendu pun kita tidak perlu takut. Kita dah tengok data-datanya pada ketika itu. Dan survey 50,000 itu membuktikan bahawa sentimen rakyat terhadap kita sedang meningkat Barisan Nasional, dan sentimen rakyat penolakan terhadap Perikatan Nasional ini memang tinggi juga, dan mereka telah dapat undian yang last. Dan di manakah PH? PH dia kurang daripada kita tapi baik sikit daripada PN sekarang ni. Sebab itu dia dapat nombor 3, nombor 4 macam itu. Sebab rakyat masih tolak PH sebab mereka masih mereka masih dah malam-malam pun tinggi juga view kita. 800 lebih not bad. So dalam sekarang itu walaupun PH ni kan dia pun tolak pengkhianat, tapi rakyat also masih ingat dia orang pun bila kita bagi peluang dia memerintah selama 22 bulan, dia tidak tunai janji. Dia tidak perform. So sekarang PH terpalit dengan masalah non-performance. Orang yang masih ingat kita dah bagi can awak 22 bulan awak tak boleh perform. PN pula, ini puak-puak pelompat parti dan pengkhianat ada dalam tu. So dua branding ini terpalit pada PH dan PN. So kita ada kat situ, ada advantage di situ. Kita boleh offer pengalaman dan stability, stability ekonomi dan stability politik yang kita boleh offer. So sebab itu saya kata jangan takut. Ini memang tak boleh dididakkan. Correct, yes. Betul, betul. Yeah. For 62 years. Betul. PN memerintah mentadbir. Yes. Ekonomi naik, stability. Yes. Pekerjaan meningkat. Betul. Laporan meningkat. Dan bila habis JBN, merundumnya pelbagai perkara. Betul. Betul. Social behaviour of the society. Yes. Laporan pun jatuh. Betul. Jadi stability tidak ada. Yeah. Okey, kita pergi ke satu topik yang lain lah. Okey tu. Topik ni panas juga ni. Dah pukul 11 pun panas tu. Topik dia adalah tentang kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Anwar cakap apa? Dia boleh berunding kerusi kan? Okey. Berunding kerusi dengan UMNO ni. Oh, tadi dia cakap. Interesting ni. Okey. Tadi saya tengok tu dia buat PC Saya tadi lepas maghrib dia, lepas solat maghrib, saya buka TV, saya tengok PC Tok Sri Anwar dia buat PC tu petang tadi kot. Tok Sri Anwar Ibrahim kata
dia tidak menolak kemungkinan untuk bekerjasama dengan UMNO. Dan mereka sedang dalam proses perundingan pembahagian kursi antara komponen-komponen mereka. Ini statement dia. Saya masih ingat ni. Pasal saya dengar tadi pun, saya pun terkejut juga. Bukanlah terkejut. Kita boleh expect. Tapi coming from dia, kita okey lah, tak apa, kita masih baca lagi. Dan third sekali dia kata dia terbuka untuk runding kursi, tidak tertakluk kepada komponen PH, dia kata. So maksudnya apa? Maksudnya dia boleh runding kursi, tak tertakluk dengan komponen dia apa? Komponen dia PKR, PAN dengan siapa DAP. So maksudnya kursi-kursi itu dia boleh open untuk negotiate dengan kita, dengan UMNO. So tapi parti dia kata tak tertakluk dengan komponen dia. Tadi maknanya luar daripada komponen dia pun dia siapa-siapa. Tapi saya rasa specifically dia mention UMNO. Itu yang dia kata tadi. So kalau kita tengok macam ni, saya nak tunggu respon daripada, sebab benda ni baru tadi bercakap daripada pemimpin kita. Tapi sebagai salah seorang pemimpin akar umbi, saya nak tengoklah apa benda dia punya ni. So macam saya cakap dulu, kita pun open untuk tengok apa-apa possibility. Kita ni bukannya rigid. Dalam politik ni pelbagai-bagai possibility boleh berlaku. So kita tengoklah. Macam juga di Perak itu lagi. Di Perak, bila kerajaan pimpinan Peja, Faizal Azumu jatuh, sebab dia bergaduh dengan banyak orang dan lepas tu orang tolak dia dan kerajaan jatuh. So pada masa itu di Perak saja DAP telah menawarkan kerjasama dengan kita. And then kita tidak tolak terus. Kita okeylah, kita pertimbang. Tapi lepas kita pertimbang, kita tolak. Tapi maksudnya UMNO ini orang kata berfikiran terbuka. So dalam kes, tapi kita tolaklah DAP tu. Even sampai sekarang pun kita kata, saya pun dah buat kenyataan yang tegas dalam media. Tentu orang tanya, betul ke UMNO ni? Saya yang cakap. Saya kata kita tak akan bekerjasama dengan DAP. Dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PKR ini, saya berpendapat, saya ingat pemimpin UMNO pun akan pertimbang benda ni. So, kalau benda-benda ini baik untuk negara, mungkin kita akan buat keputusan yang betul lah. So, kita kena balancekan semua benda. Sebab kita tahu sekarang rakyat tolak pengkhianat. Rakyat tolak parti serpihan ini. Rakyat tolak pelompat parti. Barisan Nasional pun tak suka pelompat parti, dan PH dan PKR also tak suka pelompat parti dan pengkhianat ni. So kedua gagasan besar ni, Barisan Nasional PH, dua-dua ada common disagreement, saya kata. Common benda yang dia tak suka. Macam saya cakap di Perak bukan kita bekerjasama dengan DAP pada ketika itu, masa krisis Faizal Azumu itu. Bukannya kita ada common agreement, no. But situasinya di Perak, because kita ada common disagreement. We disagree with Bersatu that particular time. Bukan kita agree dengan DAP. Tapi BN pun tak setuju dengan Bersatu, dengan Faizal Azumu. Dan PH pun tak setuju dengan Faizal Azumu. Dalam kes ini pun sama. Kita punya common disagreement with Bersatu ialah kita tak suka pelompat parti. Kita tak suka pengkhianat. Kita tak suka pemungkir janji. And diorang tuduh kita, Bersatu kata kita kluster mahkamah. Tapi saya kata, antara kluster mahkamah dengan kluster lari daripada mahkamah, kluster lari daripada mahkamah ni lagi teruk. Sekurang-kurangnya kluster mahkamah ni, dia pergi ke mahkamah, dia membela diri dia. Kan? Dia mempertahankan diri dia, and dia cuba untuk membersihkan diri dia macam Datuk Najib. Daripada awal dulu, masa langkah syaratan pun, dia tidak minta untuk kes dia digugurkan. Datuk Zahid pun sama. Dia minta teruskan di mahkamah sebab dia nak membersihkan diri dia. So sekarang kita nampak macam-macam fakta dan discovery dibuat di mahkamah yang menunjukkan ada pula komplot memang untuk menjatuhkan Datuk Najib dan sebagainya di mahkamah. Itu kita nampak. Ada orang itu berkomplot dengan orang ini sebab nak jatuhkan Datuk Najib. ZT pun keluarga dia telah terima 100 juta lah apa benda di Singapura. Sekarang kita nampak. So tapi yang lebih pada saya yang teruknya lah kluster lagi daripada mahkamah ni. They are not facing the music. Mustafa Mohamad, Mas Emi Yati, Azmin Ali
Dia not facing the music. Dia lari sebab dia lompat parti. So itu lagi teruk. Dah lah mereka mengkhianat dan melompat parti. Dia lari daripada mahkamah. So saya ingat kita nombor satu kalau Malaysia ni nak stabil, aman dan move forward, kita kena take care of lompat parti, pengkhianat dan benda-benda orang yang lari daripada mahkamah ni dulu. Yang kes-kes yang dah dibagi mahkamah, tak apalah, teruskanlah bicara di mahkamah. Kita tengoklah mahkamah tentukan bagaimana. Tapi kita tidak boleh tutup mata sahaja kepada orang-orang yang lari daripada daripada mahkamah ini, dan juga tuduhan dan dakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin yang kontrak dia yang dibagi 1.16 bilion pada menantu itu perlu dijawab. Dan juga Dewan 35 juta itu. So ini yang kata. So bila Anwar kata macam itu, dia open untuk discuss. Pada saya tak apa, biar kita punya kepimpinan di majlis tertinggi dengan presiden kita discuss. Dan perkara ini pula kalau perlu dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO 27 hari bulan ini kita bawa lah. Kita bawa, biar bincang. UMNO ni lebih demokratik sebab kita ada akar umbi. Dan macam saya cakap dulu ada orang tak setuju dengan saya. Dia kata akar umbi mana yang kata tak nak kerjasama dengan PBM tu. Saya kata okey, kalau tak percaya kita buat referendum. Mereka tak nak pula, takut pula buat referendum. Tapi itu hari bila ada perhimpunan ataupun mesyuarat di peringkat cawangan dan bahagian tahunan itu, kita dah nampak lebih 240 bahagian telah menolak. 2/3 daripada bahagian UMNO di seluruh Malaysia telah menolak bersatu. Itu adalah referendum yang menyatakan suara akar umbi. So memang kita tidak akan bekerjasama dengan bersatu. Dengan offer yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini, pasal benda ini kita bukan boleh buat putusan terus 5 minit macam itu, tak boleh. Dan politik ni kadang-kadang kita kena fikir baik buruknya. Tapi kita jangan dismiss begitu saja. Itu saja. Tapi keputusan itu pun harus dirujuk kepada Majlis Kerja Tinggi. Yes. Keputusan yang dibuat. Yes. Salah satu keputusan yang dibuat oleh individu atau Betul. presiden. Betul. Dia ada proses-proses pembuatan keputusan tersebut. Betul. Apa-apa bentuk akar umbi kena setuju. Maksudnya kalau MT atau presiden buat putusan pun, kalau akar umbi tak setuju, tak boleh. Sebab at the end of the day, bila kita pergi pilihan raya, yang nak buat kerjanya, nak mengundinya, nak apanya, siapa? Akar umbi lah. Sebab itu kita tak setuju kalau kita bagi kursi pada PPBM. Sebab kalau pimpinan parti kita bagi kursi pada PPBM, akar umbi kita takkan setuju. Akar umbi kita takkan kempen untuk BM sebab dia orang ni yang telah mengkhianat kita. So apa yang akan jadi, kita akan pecah undi nanti. Bila pecah undi di bawah, kita akan kalah. Kita dah tengok benda ni banyak kali. So sebab itu secara praktikalnya saya kata PPM kita tidak mahu bekerjasama. So alhamdulillah setakat ini akar umbi kita termasuk pimpinan presiden dan timbalan presiden di atas kita, dan saya percaya naik-naik presiden juga telah bersetuju untuk dan majlis tertinggi itu dah buat keputusan di janda baik untuk menolak kerjasama dengan Bersatu pada PRU 15. Okey. Soalan terakhir ni. Ya. Okey. Panjang je. Soalan terakhir tapi viewer makin tinggi tu. 8-12. Okey. Okey. Apakah harapan Cik Hisham tentang ucapan dasar presiden? Okey, saya rasa saya dapat bayangan apa yang Datuk Zahid akan cakap. Expectation ialah saya suka, pada saya lah, saya gembira tengok stand ataupun keputusan yang dibuat oleh presiden kita dalam seminggu, 2 atau dalam 1 bulan, 2 bulan kebelakangan ini. Nampak beliau membuat keputusan yang tegas, macam dia put his foot down, pada dulu mungkin dia berhalus. Saya faham sebagai Presiden UMNO, dia kena menarik rambut dalam tepung. Dia kena berhalus, dia tak boleh main langgar je semua. Kita ni kadang-kadang di peringkat pertengahan atau di peringkat ini, kadang kita lawan lah, kita fighter di bawah. So kita tak boleh nak berhalus sangat. Kalau kita berhalus sangat, dan musuh akan pijak kepala kita juga. Tapi sebagai Presiden, saya tahu dia banyak orang parti-parti yang dia kena jaga hati. Saya faham itu. Cuma certain benda tu saya tengok dia dah buat keputusan yang tegas. Itu saya gembira. Sebab di bawah nak tengok
keputusan-keputusan begitu. Sebab selagi tidak ada keputusan tegas, di bawah akan tertanya-tanya, akan ada yang jadi confused. Nak ikut siapa, nak ikut ini, macam mana. Tapi bila Presiden panggil majlis tertinggi, dan saya percaya dan saya tahu Presiden juga dia dah buat keputusan ini bukan dia bersendiri, dia bawa secara mesyuarah di majlis tertinggi. Majlis juga telah agree, dan Akaumbi bersama dengan beliau dalam keputusan ini ialah untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu. So bila dia pergi dalam PAU nanti, saya rasa ucapan dia pun akan ke arah itulah. Dia akan buat keputusan yang akan reiterate balik keputusan dia yang tegas bahawa kita memegang janji bahawa kita hanya akan bersama dengan Bersatu sehingga pembubaran parlimen. Itu yang kita kata dulu. Sekarang ni apa yang jadi ialah, dulu deal dia sampai pembubaran parlimen, tapi Muhyiddin dengan and the gang nak paksa kita pula. Paksa kita pula untuk pikul dia orang selepas semasa pilihan raya ke-15. So ini tidak akan berlaku lah. Mereka tidak boleh paksa kita untuk buat begitu. Saya rasa dalam ucapan ini juga Presiden dan Vice Presiden akan menyerahkan kepada perwakilan untuk menegaskan kedudukan mereka dan juga kehendak mereka berkenaan dengan BBM, berkenaan dengan PRU 15, supaya suara Akaumbi didengar secara live. Betul. Saya nak cadang satu usul tu. Ini bukan sebagai Ketua Penerangan BN Negeri Selangor. Ini saya bawa ni sebagai marahan Akaumbi UMNO je lah. Saya sendirian lah, saya seorang ahli UMNO. Nak terima usul saya, terimalah. Tak nak terima, tak apa, tak ada menjadi masalah. Itu perkara biasa. So usul yang saya nak bawa ialah untuk dibincangkan di Perhimpunan Agung UMNO, satu usul sama ada kita menteri-menteri atau ahli-ahli Parlimen UMNO perlu menarik diri secara en bloc daripada Kerajaan Perikatan Nasional ni serta-merta untuk apa orang kata induce ataupun untuk kita membuka parlimen atau membubar parlimen atau pergi berjumpa Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk membuat keputusan sama ada kita menukar kerajaan ataupun pergi ke pembubaran parlimen. Itu perlu dibuat sebab kita tak boleh tunggu aja benda jadi macam stalemate macam ni. Parlimen tak boleh buka, darurat berterusan, kita suruh dia buka, dia tak mahu, tak boleh. So, satu langkah untuk kita ini adalah kita tarik diri en bloc. Walaupun saya cakap kita janji sampai pembubaran parlimen, tapi masa kita buat putusan perjanjian dulu, dia orang pun tak cakap dia akan buat darurat. So sekarang ni sebab ada satu keadaan yang mendesak, darurat ni jadi stalemate, ekonomi pun makin teruk, pelabur pun lari. So saya nak bawa, saya gesa atau saya sarankan usul ini dibawa untuk dibincangkan di Perhimpunan Agung UMNO, sama ada menteri-menteri kita, ahli-ahli parlimen kita, sama 38 orang, dan menteri-menteri dan timbalan menteri kita menarik diri secara en bloc daripada Kerajaan Perikatan Nasional supaya kita boleh pergi jumpa Yang Tuan Agong untuk berbincang semula untuk ni. Saya yakin bahawa ada perwakilan sebab saya dengar ada 17 guru cakap. Salah saya tu. 17 Okey. Setiap negeri seorang. 17 ke 7 tapi adalah saya. Okey. Tapi ada cakap yang akan mendesak kali ini. Okey. Dan saya yakin bahawa akan ada desakan-desakan daripada Akaumbi agar pihak MKT membuat keputusan untuk jaga maruah parti, jaga maruah diri. Betul. Seperti mana yang diberitahu oleh penasihat itu Teguh Razali, betul. Bahawa ada kepentingan menjaga maruah parti dan maruah diri itu betul. Jadi saya mungkinlah. Correct. Saya ada berhubung dengan Tengku Lee baru-baru ni. Beliau pun ada telefon, beliau telefon saya. Kadang-kadang saya bercakap dengan beliau. So saya ialah position beliau adalah begitulah. Dia kata kita tak boleh tunggu lagi, kita kena tarik en bloc. Dan saya setuju dengan beliau, dan pada masa yang sama saya pun cakap, saya kata saya faham kenapa kepimpinan parti belum lagi buat keputusan untuk tarik en bloc, sebab kita janji dulu sampai bubar macam saya cakap tadi.
Cuma macam saya cakap lah, ada caveat lah. Bila mereka tak mau buka parlimen, mereka nak kekalkan darurat macam ini walaupun Agong dah kata. So ada sebab yang mendesak untuk kita menarik diri sekarang walaupun dulu kita dah berjanji sampai umrah parlimen. Sebab mereka pun tak janji untuk buat darurat dulu. So sebab mendesak ini saya kata mungkin kita perlu bincang, tapi ia perlu dibawa ke Perhimpunan Agong UMNO supaya daripada pucuk pimpinan sampai ke akar umbi kita bersetuju tentang hal ini. Sebab kita tak nak pecah parti. Dan dalam live saya dah sebut. Sebab saya kata salah satu sebab juga kenapa saya faham kenapa Presiden tidak bagi arahan untuk tarik en blok. Sebab kalau dia bagi arahan, puak-puak yang ingin memecah belahkan parti ni tunggu sebab je untuk buat onar. Bila Datuk Zahid bagi arahan, kata puak-puak macam Anwar Musa ke apa, ambil sebab untuk memecah belahkan parti pula. Dia kata ini kita tak nak keluar, ini keluar, dia buat onar. So dah fokus kepada UMNO pula jadi macam tu. So tak boleh. So setakat ni, sebab itu saya kata usul ini perlu dibawa PAU dan disetujui oleh semua. So semua orang bersetuju kalau kita nak keluar secara en blok pada masa sekarang, kita keluar secara en blok. Itu. Yeah. Okay, Cik Syam, thank you very much for your time. Okay. Santai-santai. Terima kasih jemput saya. Kena letak nama lah ni kan, rancangan santai bersama DFO. Ya, okey. Datuk. Terima kasih jemput saya, Tok. Terima kasih jemput saya makan. Dan terima kasih kerana makan masakan lontong saya. Terima kasih. Saya masak kan. Terima kasih. Terima kasih, Tok. Dan terima kasih kerana hadir pada masa ini lah. Terima kasih, Tok. Mengambil masa untuk berbual-bual. Terima kasih. Kisah-kisah. Terima kasih. Kisah-kisah sekarang ni. Ken salam pada Ketua Bahagian Tok Megat. Dia di sini ni ahli parlimen Azmin. Azmin akan bertanding. Kalau Datuk Megat nak lawan Azmin, okey saya sokong. Sokong. 1 minit Okey. 10 second. Okey. Nasihat kepada jentera pilihan raya. Okey, nasihat saya pada jentera pilihan raya BN, macam saya cakap kemarin, BN Gombak dan BN 1 Selangor dan 1 Malaysia lah. Sekarang ni sebab kita bukan kerajaan, kita kena ubah sikit, kita kena tambah baik sikit cara kita bekerja, iaitu saranan saya ialah kita bekerja secara gerila. Gerila maksudnya setiap orang buatlah apa saja kan, setiap hari. Tak kira lah besar atau kecil, siapa yang boleh buat live macam ini, siapa yang boleh menulis. Paling kurang pun kita forward artikel ke apa. Setiap orang, kita ada 3.8 juta ahli, buat something. Tak perlu tunggu dalam struktur, tak perlu tunggu dilantik jadi dalam PDM ke apa, tak perlu tu. Kita struktur tu kita ada juga, kita mobilize, tapi kita bekerja, setiap orang buat something, ikut cara masing-masing, janji pada matlamat yang sama, iaitu untuk kita menang PRU 15. So itu saranan saya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Tok. Kepada pendengar-pendengar di luar tu. Thank you very much for listening to us basically. Terima kasih. Cik Isha banyak pergikan banyak intipati isi yang padat ni kan. Jadi saya ni wali tamu juga pun kerja ni. Oh ya. Dapat kerja ni kan. Tapi wali tamu datang, kawan datang kan, kawan sahabat saya datang. Terima kasih. Terima kasih, Tok. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa di masa hari yang kemudian, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.